Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah benar yang diceritakan oleh Kelvin Lee. Kisah yang bertajuk Asrama Perempuan Genting Highland. Kisah ini berlaku di tempat asrama perempuan di Genting Highland. Biasanya asrama ditentukan oleh pihak pengurusan, iaitu 2 orang di setiap unit jenis apartmen. Asrama perempuan tu dinamakan RSC 5 dan lelaki tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki premis asrama tu. Peristiwa ni terjadi kepada 2 sekawan bangsa India. Bagi pekerja yang cuti macam sehari ke atau 2 hari berturut-turut, agak biasa pekerja untuk memasak sendiri di asrama tu. Kebetulan hari kejadian tersebut merupakan hari cuti dan juga hari terakhir mereka bekerja di Genting Highland. Okey, ceritanya begini. Seperti biasa, nama dia A dan B ya. Seperti biasa, A dan B akan membeli sedikit sayur ataupun bahan mentah untuk dijadikan bahan memasak di sebuah minimarket berdekatan. Sesampai di asrama, yang si A ni bertugas untuk mengendalikan bahan-bahan di dapur, manakala B pula terus pergi mandi sebelum menolong si A ni untuk memasak lah. Lepas si B ni habis mandi, dia pun keluar dan dia terkejut sebab nampak lantai dapur berlumuran darah. Dan sekali lagi dia terkejut sebab dia ternampak yang si A ni duduk di lantai bersandar di almari dapur tu sambil tangan memegang ayam mentah. Dan si A ni menggigit ayam mentah tu hingga mulut si A ni pun berlumuran dengan darah ayam. Si B rasa takut dan segera mencapai kunci pintu dan keluar menuju ke arah tangga sampai ke lobi untuk mendapatkan bantuan daripada pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan yang berbadan tegap tu pun segera menuju ke asrama mereka untuk melihat apa yang berlaku. Setibanya pengawal keselamatan tu di asrama mereka, si A tu menjerit dengan suara macam lelaki suaranya. Berambus dari sini. Sambung pelakuan pelik dia tu. Security yang nampak keadaan macam tu pun dengan lebih tegas, lalu dia menyoal si A, "Siapa awak? Mengapa buat kacau orang kat sini?" "Berambus, tinggalkan tempat ini cepat," jerit si A. Pengawal keselamatan tu kemudian bertanya lagi, "Apa yang awak mahu? Siapa awak? Berani buat kacau kat sini ya? Baik awak cakap, apa yang awak mahu?" Tegas sekali lagi security guard tu, pengawal keselamatan tu lah. Pekerja lelaki yang tinggal sebelah unit tu pun keluar dan melihatlah apa yang berlaku, yang menyebabkan bunyi yang bising sampai kedengaran di unit sebelah. Pindah
dari sini. Patung di laci. Jangan disentuh. Lepas tu, si A tiba-tiba pengsan. Pengawal keselamatan tu pun memapah si A ni baring di atas katil sementara bertanya kepada si B, apakah patung yang dimaksudkan tu? Manakala pekerja yang tinggal di sebelah mulalah menyebuk lah kan. Nak tengok, apa tu? Lebih kurang macam tu lah. B mengatakan bahawa dia telah membeli patung jenis ukiran daripada pokok serupa dengan manusia dari pasar seni pada beberapa bulan yang lepas lah. Mungkin patung tu yang dimasukkan oleh si A ni. Akhirnya si A dibawa ke hospital untuk pemeriksaan. Manakala si B diiringi oleh pengawal keselamatan untuk ke pihak pengurusan untuk membuat keterangan lanjut mengenai kejadian di asrama dan insiden tu lah. Kemudian A dan B memutuskan untuk berhenti kerja dengan serta-merta. Dan mereka pun mengemas barang masing-masing dan pulang ke kampung asal mereka. Manakala patung yang disebutkan ditinggalkan di dalam unit yang mereka tinggal tu. Pihak pengurusan pun memutuskan untuk mengosongkan unit tersebut tanpa dihuni oleh sesiapa pekerja lain. Sekian kisah benar yang dikongsi oleh Calvin Lee. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.